Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya qail. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Bahaya Fitnah. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah sekalian, dewasa kini pelbagai medium berita dan maklumat hanya di hujung jari. Dengan ruang yang lebih terbuka terhadap maklumat semasa, maka setiap berita yang diperolehi hendaklah ditapis dan diberi keabsahan terlebih dahulu dari pihak yang bertanggungjawab. Adalah bercanggah dengan prinsip Islam apabila hanya menerima berita atau maklumat yang hanya disahkan dengan hati yang penuh kebencian, dendam, kemarahan dan pertimbangan secara membuta tuli. Ini suatu perbuatan yang berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadi kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini perlu kita amati dan amalkan bagi mengelakkan serta menjauhkan diri dari amalan fitnah yang sentiasa berlegar dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah sekalian, fitnah menurut bahasa bermaksud malapetaka, ujian dan cobaan. Mengikut Kamus Dewan, fitnah adalah satu bentuk tuduhan atau cerita yang dibuat-buat serta direka-reka bagi memburukkan seseorang bagi tujuan melahirkan kebencian, menjatuhkan reputasi dan kesan negatif terhadap seseorang individu atau pihak tertentu. Setiap manusia dilarang sama sekali melakukan perbuatan fitnah ini kerana kesan yang terlalu buruk yang boleh membawa terhadap masyarakat akibat fitnah. Amalan fitnah memfitnah adalah punca kepada kegagalan kesatuan ummah dan pembinaan tamadun mengikut acuan Islam, malah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan memusnahkan cita-cita mencapai keselamatan atau kejayaan. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Qala, "Amlik 'alaika lisanak wa yas'aka baituk wa abki 'ala khati'atika." Maksudnya, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah membuatkan kita selamat? Baginda menjawab, jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapar, dan menangislah kerana dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, sebagai seorang Muslim yang mengaku beriman, hendaklah menjaga lisannya daripada terjebak dengan budaya fitnah yang sangat berbahaya dan kejam.
Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di akhir zaman ini, kejayaan individu atau ummah seluruhnya adalah kejayaan menyelamatkan diri dari terjebak dengan perbalahan dan fitnah. Fitnah yang berlaku sebegini rupa pada hari ini disebut sebagai fitnah syubhah. Fitnah syubhah berarti sangat samar atau tidak jelas. Dalam fitnah syubhah, seseorang menjadi rosak ilmu dan keyakinannya sehingga menjadikan perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran, sementara kemungkaran sendiri tidak dihindari. Fitnah syubhah merupakan fitnah paling berbahaya kerana kurangnya ilmu dan lemahnya pengamatan mata hati. Ketika diiringi dengan niat buruk dan hawa nafsu, maka timbullah fitnah besar dan keji. Fitnah syubhah membawa kepada persepsi kekafiran dan kemunafikan yang menjadi sebab perpecahan. Rasulullah SAW amat bimbang tentang fitnah syubhah ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW merupakan ikon dan suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat Islam di dunia. Walau bagaimanapun, baginda tidak sunyi daripada difitnah, bahkan jauh lebih berat berbanding kita. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan dendam, dan baginda menghadapi fitnah tersebut dengan tenang, berlandaskan ajaran Islam, menerusi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, sebagai ikutan yang terbaik, maka umat Islam hendaklah mengambil sikap yang digariskan oleh Islam dalam menerima sesuatu berita untuk menghindari fitnah. Antaranya yang pertama, kita perlu hindari dan menolak tuduhan yang bersifat prasangka. Ini kerana prasangka menjadi perhatian pihak lawan mahupun kawan. Hindarilah dari melakukan perkara yang boleh menimbulkan prasangka buruk. Yang kedua, jangan sesekali menerima suatu perkara tanpa ada bukti atau sokongan yang kukuh. Setiap berita yang tidak disertakan dengan bukti atau dalil haruslah ditolak oleh setiap umat Islam. Yang ketiga, sebagai Muslim yang beriman, janganlah kita mengikut hawa nafsu dengan menokok tambah berita yang tidak benar. Ini menyebabkan individu dan umat terjerumus ke dalam lembah kehancuran dan kemusnahan. Dan yang keempat, kita hendaklah menjauhi sikap suka membalas berita bohong dengan berita bohong yang lain, dan membalas perkara yang dusta dengan perkara lain yang serupa. Hadirin sekalian, sejak akhir-akhir ini, pelbagai fitnah dan cerita palsu yang telah dilemparkan serta disebarkan oleh pihak tertentu terhadap dasar dan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa agama. Antara contoh fitnah yang telah dilemparkan oleh pihak kerajaan dan MAIS dikatakan telah menghalang usaha-usaha dakwah apabila memperuntukkan undang-undang dan keputusan-keputusan Majlis Agama Islam Selangor mengetatkan syarat-syarat keperluan tauliah mengajar di Selangor dikuatkuasakan. Begitu juga dalam hal tindakan kerajaan dan pihak MAIS serta JAIS melaksanakan pemutihan sekolah-sekolah tahfiz swasta dan persendirian dengan mengarahkan pendaftaran bagi tujuan keseragaman kurikulum dengan mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak MAIS dan JAIS bagi menjamin keselamatan tempat tinggal dan tata kelola yang lebih baik serta keselesaan bagi para pelajar, ini ditomah sebagai suatu tindakan yang mahu menutup sekolah-sekolah agama dan oleh kerajaan MAIS dan JAIS. Tindakan kerajaan membuat penyusunan semula guru kafah
turut telah digembar-gemburkan sebagai cara kerajaan mahu menutup sekolah-sekolah agama di negeri Selangor. Adakah tuduhan-tuduhan liar ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua? Dalam hal ini tuan-tuan, mimbar ingin menegaskan berhentilah dari melemparkan fitnah dan tomahan ini semua. Mimbar juga berpesan, sebelum membuat sebarang kenyataan, dapatkanlah fakta yang tepat sebelum melontarkan sebarang tomahan yang tidak berasas, kerana dibimbangi perbuatan sebegini akan merisaukan para ibu bapa dan boleh mengakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama, khususnya di negeri Selangor ini. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengambil ibrah dengan menghayati isi kandungannya agar dapat dijadikan panduan serta pedoman hidup. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan fitnah kerana ianya tidak akan memberi kejayaan kepada umat Islam di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua, umat Islam hendaklah sentiasa melaksanakan tabayyun dalam setiap berita yang diperolehi melalui pihak yang berautoriti dan pihak yang lebih mengetahui. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa amalan fitnah akan memecah belahkan masyarakat, seterusnya membawa kepada kehancuran seluruh umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khususnya, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab seksanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.